Assalamualaikum. Hai, selamat petang. Assalamualaikum teacher. Waalaikumsalam. Laju betul. Okey. So, kita ada lagi masa 2 minit sebelum kita mula. Boleh get ready dengan buku nota masing-masing. Yang ni kita nak sambung last week punya. Okay, cepat. Nak forward boleh, nak ajak kawan boleh, nak pergi ambil calculator, nak pergi ambil buku nota boleh. Hi teacher. Hi. Okay. Hi. Kak Eko. Okay. Tereng. Hi teacher. Hi. Stuart 3. Okay. Hari ni kita sambung Basic Algebra episod yang keempat. Part 4. Iaitu pemfakturan algebra. Ni antara tajuk-tajuk yang penting lah. Okay, tajuk-tajuk yang cikgu pilih untuk basic algebra ni semua yang paling penting saja dulu. Okay, teacher, macam mana pembahagian faraid untuk isteri yang tiada anak? Allahu Akbar. Alamak, saya bukan pakar dalam bidang tersebut. Yang tu kena rujuk ni lah, mahkamah syariah ke, dia ada pengiraan dia yang lebih detail. Nama apa tu, Afiq? Okey. Dah. Kita ada 1 minit lagi. Tepat pukul 11 kita start. Okey. Ni yang minggu lepas, kembangkan algebra. So, hari ni sambungan dia iaitu pemfakturan algebra. Ten. Oh, maaf teacher, salah masuk. Terkejut saya. Saya nak buat live basic algebra matematik. Tiba-tiba ada kawan awak tanya pasal pembahagian faraid pula. Terkejut saya. Saya bukanlah orang yang tepat untuk jawab soalan tersebut. Okey. Dah ready? Pukul 11 dah. Okey, let's go. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang baru masuk? Hi, hello. Okey. So, hari ni kita nak sambung. Rindunya zaman sekolah belajar semua ni kan? Saya yang jadi cikgu ni pun seronok je buat. Okey, kembangkan algebra. Untuk last week kita dah tengok kembangkan algebra ni cikgu bahagikan kepada 3 kategori. Hai cikgu, hai. Okey, kategori pertama iaitu yang ada satu kurungan. Yang ada satu kurungan ni dia macam ni. Okey, dia ada satu pasang kurungan saja, one pair of bracket. So, apa yang kita kena buat? Yang kat luar ni semua didarab masukkan dengan setiap yang ada di dalam. So, 2H didarabkan dengan 3 dulu. Awak akan dapat 6H. Kemudian 2H yang sama juga didarabkan dengan positif K. And then awak akan dapat positif 2HK. Okay, yang tu yang pertama, satu kurungan. Yang ni kalau ada 2 pair of bracket, ada 2 pasang kurungan. Yang ni cikgu bagi analogi last week macam kita nak bawa family kita jumpa family si dia. So X jumpa dengan abah dia, abah jumpa dengan mak dia. Jumpa ni maksud darab lah. X darabkan dengan X dapat X kuasa 2. X darabkan dengan negatif 2, awak akan dapat negatif 2X. Okay, abah dah settle, mak pula. Mak positif 3 darabkan dengan X positif 3X. Positif 3 didarabkan dengan negatif 2, awak akan dapat negatif 6. Okey, kalau tiada sebutan serupa dah siap. Tapi dalam kes ni 2X negatif 2X dengan positif 3X ni sebutan serupa. Okey, cikgu ada ajar dekat basic algebra part 1 hari tu. So, kita boleh selesaikan, awak dapatlah X saja. Depan dengan belakang tiada perubahan. So, maintain. Okey, ni untuk 2 kurungan. Yang satu lagi, kalau kurungan kuasa 2. Kurungan kuasa 2 ni maksudnya kurungan tersebut tu dia ulang 2 kali. Macam ni. Macam mana nak jawab? Sama macam 2 pasang bracket tadi. Family kita jumpa family si dia. Okey, boleh?
Jadi hari ni kita nak masuk pemfakturan. Factorization. Kecil sikit. Apa? Susah lah. Tak. Siapa yang baru masuk hari ni mestilah dia cakap susah. Sebelum ni kita dah belajar. Senang je. Okay. So hari ni kita masuk pemfakturan. Yang ni tajuk apa? Pemfakturan algebra. Rindu AdMath walaupun susah. Kan? Okay. Pemfakturan ni kalau form 4, form 5 ni basic lah. Okay. Tapi kalau untuk yang lower form, yang ni ada dalam matematik tingkatan 2 bab 2. Okay. Cikgu ni ada kaitan dengan persamaan kuadratik kan? Ada lagi? Hanya pandai berlakon buat pemfakturan. Okay, jom. So, kalau hari tu cikgu cakap kembangkan algebra ni kita ada 3 kategori. So, pemfakturan algebra ni pun dia ada 3 kategori juga. Pemfakturan algebra. Okay. Cikgu macam mana negatif 2x tambah 3x boleh jadi x? Awak ambil dia punya nombor je. Tekan kalkulator. Negatif 2 tambah 3. Dia akan dapat 1. So, 1x. Okay. So, pemfakturan algebra ni cikgu pecahkan kepada 3 kategori. Kategori yang pertama. Iaitu FSTB ataupun nama panjang dia faktor sepunya terbesar ataupun singkatan dia FSTB. Kalau in English, siapa yang di LP student dia akan tulis HCF, highest common factor. Okay. Ni form berapa cikgu? Yang ni form 2. Syllabus matematik KSSM sekarang ni bab 2 tingkatan 2. Ada je pakai kat math betul. Basic ni AdMath ada. Maths biasa pun ada dekat form 4, form 5 nanti. Okay. Yang ni yang pertama. Yang kedua. Namanya kuasa 2 sempurna. Okay. Ataupun perfect square. Kuasa 2 sempurna ataupun perfect square. Kecil sikit lah. Okay. Tadi yang pertama, faktor sepunya terbesar, FSTB. Thank you. Siapa bagi gift tadi? Saya tak perasan. Kalau saya tak perasan, saya minta maaf. Okay. Siapa yang hantar soalan kat saya pun, kalau saya tak sempat jawab, awak hantar lagi sampai saya jawab. Okay. Faktor sepunya terbesar yang pertama. Yang kedua, kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna dia ada formula. Formula dia A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tambah B, A tolak B. Okay. Ding 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 ding. Okay. Dan yang ketiga. Kuadratik. Yang ni ramai suka kuadratik. Kita selalu dengar kan kuadratik. Kuadratik ni yang kuasa 2 tu lah. Okay. Kuadratik. Amel je lah. Thank you. Maths pun nak ajar dalam bahasa Melayu. Kenapa? Sebab silibus sekarang majority matematik mereka dalam bahasa Melayu. Hanya ada certain sahaja dalam bahasa English di LP student. So, saya ikut yang majority. Okay, kuadratik ni macam mana? Kuadratik ni pattern dia macam ni. Yang X kuasa 2. Ini A X kuasa 2 tambah B X tambah C. Ni dia punya pattern dia. Okay. Okay, so pemfakturan algebra ni cikgu pecahkan kepada 3 kategori. Faktor sepunya terbesar FSTB ataupun highest common multiple highest common factor HCF.
Okey. Yang kedua ni kuasa 2 sempurna ataupun perfect square. Dia ada formula. A square tolak B square sama dengan A tambah B, A tolak B. Okey. Dan yang ketiga ni kuadratik. Kuadratik ni yang mana? Yang ada kuasa 2 tu. Ni dia punya pattern. Nanti kita tengok. Okey. Untuk soalan kuadratik ini, Untuk soalan pemfakturan algebra ni, okey, semua soalan tu kita kena check one by one. Kalau dia faktor sepunya terbesar, okey, kita buat yang ni. Kalau dia kuasa 2 sempurna, kita buat yang ni. Kalau dia pakai yang ni. Maksudnya sebelum kita nak jawab tu, kita kena scan dulu. Yang ni kategori mana Ni ke ni ke ni? Dia either one. Okay? Ataupun dia combine pun boleh. So, sebelum kita nak tengok soalan yang combine tu, cikgu go through one by one dulu. Okay? Saya lambat 6 tahun. 6 tahun? Ni dah grad ke? Okay. So, jom kita tengok yang pertama dulu. Faktor sepunya terbesar. FSTB, Highest Common Factor, HCF. Okay, kalau siapa yang belajar in English, di LP student, kalau awak tak faham term, awak boleh tanya, okay? Don't worry, saya pun tahu juga istilah in English punya. Okay. Ready? Untuk yang pertama dulu. Okay. Faktor sepunya terbesar. Soalannya macam mana kita kategorikan dia sebagai faktor sepunya terbesar ni? Okay, contohnya kalau dia bagi macam ni. Yang ada persamaan lah. Contohnya cikgu bagi buat bawah ni teruslah. Okay, contohnya. Contoh yang pertama. Sorry tangan saya lindung Ustaz. 3x tambah 9. Okey. Ni contoh untuk faktor sepunya terbesar. Macam mana cikgu tahu ni adalah contoh untuk faktor sepunya terbesar ni cikgu? Sebab kita tengok yang kat depan dengan kat belakang ni dia ada faktor yang sama. Faktor tu apa cikgu? Faktor tu ialah nombor ataupun huruf yang sama ataupun kita boleh bahagi dia. Tu kita panggil dia faktor. Okey. Cikgu tunjuk cara asas dulu. Okey. Dah pandai sekejap lagi baru kita skip cara pandai sikit. Okey, macam mana tu? Untuk kaedah faktor sepunya terbesar ni kita buat macam ni. 3x kita pisahkan dengan 9 ni, cikgu buat koma. Tambah 9. Kita buat macam bahagi ni. Ni kaedah pembahagian berulang. Okey. Tengok 3x dengan 9. Kita boleh bahagi dengan mana-mana nombor ataupun huruf? Okey, kalau cikgu nak bahagi dengan x, boleh tak? Tak boleh. Kenapa? Yang ni je ada x. Yang belakang ni tak ada x. Tak boleh. Okey, kita mesti bahagi dengan yang dua-dua ada. Dua-dua sebutan ada. Okey. So, nombor apa yang kita nak bahagi ni? 3 dengan 9. Bahagi 3 boleh cikgu? Okay, so cikgu keluarkan 3. 3 bahagi 3, 1. 1 tu tak tulis 1 pun tak apa. Tulis X je. Sebab 1 darab X, X. Bahagi dengan 3 ke cikgu, betul? Okay. Positif 9 bahagi 3 ataupun 9 bahagi 3 dapat 3. Positif ni turunkan saja. Okay. Sekarang kita tengok X dengan tambah 3. Ada lagi tak persamaan kiri dengan kanan ni? Nak bahagi dengan 3 tak boleh dah. Yang ni tak ada nombor dah. Nak bahagi dengan huruf. Yang ni ada huruf. Yang ni tak ada huruf. So tak ada. Dah tak ada persamaan. Stop. So apa jawapan ni cikgu? Yang di luar kurungan ni kita letak kat luar macam ni. 3 tak kat luar. Yang selebih je ni yang bawah ni kita letak dalam kurungan. So dia jadi 3 kurungan X tambah 3. Dah siap. Inilah jawapan dia. Belajar dengan hati yang tenang, confirm tak susah. Betul? Saya setuju. Sebab kalau kita belajar kat sekolah, kita terlalu macam mana? Kita terlalu memaksa.
So bila macam kalau buka TikTok ni awak macam saja-saja scroll, mengisi masa lapang sebelum tidur. So macam tenang je. Okay. Boleh? Oh macam tu, ya betul. Okay dah. Ni cikgu bagi contoh yang pertama. Okay, kita upgrade sikit soalan yang kedua. Cikgu up sikit level dia, okay? Okay, soalan seterusnya cikgu bagi 10xy tambah 5, tambah boleh lah. Tambah 5y. Okay. 10xy tambah 5y. Okay, kalau awak tak nak buat kaedah ni pun tak apa. Kita boleh tengok je. Okay, kita tengok nombor dulu. Ada tak nombor yang sama yang kita boleh bahagi? 10 dengan 5. Boleh bagi berapa ya? 10 dengan 5. 10 dengan 5 ada dalam sifir 5. Kita boleh bahagi 5. Okay, very good. Okay, biar kat situ dulu. Okay, betul 5. Huruf ada tak sama? Kiri dengan kanan ni ada tak huruf yang sama? X dengan Y, yang ni Y saja. Y sama cikgu. So kita buat keluar Y. X tak payah. Sebab X kiri je, kanan tak ada. So kita keluarkan Y saja. Okay. Yang ada dekat luar tu mesti ada dekat kedua-dua sebutan. Depan boleh buat keluar 5Y, kat belakang pun boleh keluarkan 5Y. Tu cara dia. Okay, sekarang kita buat kurungan. Okay. Y suku ke kak? Boleh. Okay. 10 bahagi 5 dapat berapa? 10 bahagi 5. 2. Okay. Y tadi awak dah ambil kan? Dah Y awak dah ambil dah. So tinggal siapa? X je. Tambah 5Y. Cikgu. 5Y saya ambil 5Y cikgu. Dah tak ada apa dah. Bukan tak ada apa-apa tu maksudnya kosong. Okay. Kalau tak ada apa-apa tu maksudnya 1. Kenapa 1 pula? Sebab bila kita kembangkan semula. Kan minggu lepas kita dah belajar kembangkan. Bila kita kembangkan semula, dia akan dapat jawapan yang sama. Betul? Okay, cuba tengok kalau kita darab balik. 5y darab 2x, awak akan dapat 10xy, betul? 5y darab 1, 5y, betul? Tu cara kita cat. Kenapa tinggalkan x? Nama pun x, kita kena tinggalkan. Okay, dah. Kalau 5, 10 tambah 5 boleh. Kalau yang ada kurungan tu kita kena kembangkan. Kalau y kurungan 10x tambah 5 boleh tak? Tak boleh. Sebab nombor tu masih lagi boleh dibahagikan. Lagi cikgu, lagi. Ya, baik. Mentang-mentang dah faham korang ni. Sabar. Okay, soalan yang ketiga. Okay, saya up sikit. RS tolak 14 RST. 1 minit daripada sekarang. Apa dia jawapan dia? Yang sama keluarkan. Awak jangan risau. Semua soalan ni saya dah susun ikut level. Ni paling senang. Ni saya up sikit. Faktorkan RS. Nak keluarkan RS. Okey, boleh kita keluarkan RS. Sebab apa kita keluarkan RS? Sebab dekat sini ada RS. Sini pun ada RS. Boleh? Cikgu, saya baru hadir. Assalamualaikum. Okey. Emandinis 97. Kenapa keluarkan 7? Tak boleh. Sebab kat depan ni tak ada nombor. Kat belakang je ada nombor. So, nombor tak boleh dikeluarkan. Okay. So, kita keluarkan RS je. Depan ada, belakang pun ada. Okay, cun. Kurungan. Depan kita dah ambil dah semua RS. So, tinggal apa? 1. Pandai. Sini simbol tolak kan? So, masih di sini pun tolak. Okay, 14 kita ambil tak? Tak ada. So, masih lagi di sini. RS dah ambil dah. So, masih tinggal T.
Dah siap. RS kurungan 1 tolak 14T. Cikgu boleh tak ambil kos bukan pengajian tapi nak apply jadi cikgu? Boleh. Tapi kena tambah lagi satu kos ataupun program DPLI tu. Cikgu ajar AMAT tak? Tak. Bukan tak ajar, tak nak. Tak nak lagi. Okey dah. Cikgu ini easy sangat lah. Kau sabar tak? Sabar. Okey. Okey dah. Okey, yang ni contoh untuk FSTB. Ingat konsep dia? Keluarkan benda yang sama. Yang tak sama, back pergi duduk kat dalam kurungan tu. Okey? Cikgu ambil pendidikan ke IPG? Saya ambil pendidikan. Degree saya pendidikan. Okey. Sebab dah ambil RS tu betul, dia jadi 1. Okey, boleh saya proceed? Untuk kuasa 2 sempurna pula. Proceed. Baik. Okey. Saya buat border sikit. Okey. Settle lah. Faktor sepunya yang terbesar. Siapa nak screenshot ke apa ke boleh. Cepat. Lepas pendidikan. Lepas tu cari kerja. Apply sendiri Siapa yang. Sorry sambil-sambil awak screenshot tu saya jawab soalan kawan awak. Okey. Siapa yang mengambil degree pendidikan macam saya ataupun ambil subjek pendidikan lah dekat universiti. Siapa yang ambil subjek pendidikan universiti, confirm bila kita keluar nanti kita boleh ajar sekolah menengah. Okay? So, kalau kita boleh ajar sekolah menengah, dia ada 2 choice. Sama ada satu kerajaan, satu lagi swasta. Kalau kerajaan, kita kena isi SPP. Suruhan apa? SPP maksud dia apa? Suruhan pendidikan apa tak, tapi memang khas dia macam SPA, tapi SPP tu dia khusus untuk cikgu saja. Isi SPP tu nanti diorang akan panggil interview. Kalau lepas interview dah boleh masuk sekolah mengajar, posting. Macam tu lah. Kak, IPG dah tutup ke? Alamak, ada certain IPG dah tutup. Saya rasa macam ada lagi sekarang. Ada certain tempat lah. Saya ambil engineering tapi saya lebih suka mengajar. Boleh? Awak sambung master ke ataupun awak sambung ni sikit, nanti awak boleh jadi cikgu. Saya nak tidur bagi awak. Okey, jom. Kuasa 2 sempurna. Okey, kuasa 2 sempurna ni kita kena scan. Soalan tu dia boleh tak tukar jadi kuasa 2? Suruhan perkhidmatan pelajaran. Thank you. Betul SPP tu. Suruhan perkhidmatan pelajaran. Yang tu dia macam SPA tapi khas untuk yang cikgu saja. Okey, saya proceed. DPI, PTA, FTS the best. FPTA kot. FPTS saya tak pernah try. Okey, jom. Untuk pemfakturan ni, kuasa 2 sempurna, selalunya dia akan bagi soalan yang ada kuasa 2 sempurna. Contohnya macam ni. Contoh yang pertama. Kalau cikgu bagi 4X kuasa 2 tolak 49. Okey. Saya ulang lagi sekali. Kuasa 2 sempurna ni, soalan yang macam mana yang kita boleh guna kuasa 2 sempurna ni? Soalan yang semua elemen ataupun semua unsur ataupun semua sebutan dalam ni kita boleh tukarkan kepada kuasa 2. Baru boleh pakai this formula. Okey, apa maksud cikgu ni cikgu? Macam ni. Contohnya cikgu bagi soalan macam ni. Boleh tak setiap nombor ataupun huruf ni jadi kuasa 2? 4 boleh tak kita tukar dengan something kuasa 2? Ada tak berapa kuasa 2 dapat 4? Ada? Macam mana kita nak check cikgu? Boleh tekan punca kuasa 4. Boleh? 2 kuasa 2. Thank you. Betul? 2 kuasa 2. Okey. 4 kita dah tukar dah jadi 2 kuasa 2. X dah kuasa 2 dah. Comel dah. Okey, tulis.
Okey. Tolak. 49 boleh tak tukar? Boleh. Jadi apa? Kedah nak. Betul. Saya berasal daripada Kedah. Sungai Petani Kedah. 7/2. Betul. Nampak tak? Soalan untuk kuasa 2 sempurna ni mesti setiap huruf ataupun setiap nombor wajib kena tukar jadi kuasa 2 ataupun dia boleh tukar jadi kuasa 2 baru boleh pakai this formula. So nampak tak ni? Tadi dia bagi 4 kuasa 2 tolak 49. Cikgu dah tukar jadi 2 kuasa 2 X kuasa 2 tolak 7 kuasa 2. Bila dah kuasa 2 macam ni baru boleh pakai formula ni. Apa formula ni? Formula ni cakap buat 2 kurungan tambah 1 tolak 1. Okey. Semua kena tukar kuasa dulu, betul? Okey. Semua dah kuasa 2. Buat 2 kurungan tambah 1 tolak 1. Lepas tu nak buat apa ni? Yang 2 tadi ni bagi seorang 1. Barulah adil dan sama. 2 ada 2 kan? Sini 1, sini 1. X ada 2 kan? Sini 1, sini 1. Belakang sekali ada 7 ni ada 2 kan? 7 sini 1, 7 sini 1. Dah siap. Saya tertinggal train, maaf. Sila ambil counter kat tiket. Okey? Tak perlu dah. Dalam kurungan kuasa 2 tu tak perlu dah. Macam ni je. Ingat, tak sama tau. Tambah dengan tolak, kita tak boleh buat macam tu, Ashraf. Okey. Boleh? Itu je. Ingat, kalau kembangkan, kita nak remove bracket. Nak buang bracket. Tapi, kalau faktorkan, kita nak bagi ada bracket tu. Nampak ni? Soalan tak ada bracket, jawapan ada bracket. Ni pun sama. Soalan tak ada bracket, jawapan ada bracket. Sebab faktorkan memang aim kita nak ada kurungan. Hari-hari baca buku, cikgu dah makan belum? Pantun ke tu? Salam, saya dari Kudim Kedah. Hai orang Kedah. Ambil kat kaunter tiket. Okey. Simbol berlainan. Isn't perfect square Okey, sekejap ada kawan awak tanya. Is it a perfect square kalau A kuasa 2 tambah B kuasa 2? No. Kalau operasi tambah kat tengah, tak boleh pakai this formula. Sebab syarat dia mesti tolak saja ni. Yang dekat depan ni. A kuasa 2 tolak B kuasa 2, baru dia jadi macam ni. Tapi kalau dia bagi A kuasa 2 tambah B kuasa 2, no. Cannot use this one. Okay? Macam ni soalan saya tolak kan? That's why boleh pakai. Thank you kawan awak tolong tanya tadi. Cikgu boleh ke bubuh simbol plus minus? Nope. Untuk this case cannot. Kalau simbol tambah macam mana? Tak boleh. Boleh King Adan. 2x tolak 7 kuasa 2 boleh? Sekejap. Korang dah tersasar jauh ni. Sabar Okey. Cikgu, seandainya tak ada dekat bahagian B, macam mana? Still sama? Bahagian B? Tunjukkan ke? Memangkan cikgu nak screenshot, sahabat lah. Okey. Sorry kalau siapa tak sempat saya baca, tiba-tiba laju pula. Okey. Saya bagi contoh lagi satu. Kalau saya bagi sekejap, tak ada pula soalan ni. Selalunya dia akan bagi nombor yang senang je. Nombor yang nampak je tahu dah ni. Okey. Satu lagi. Okey. A kuasa 2 tolak 9. Senang je. Jangan banyak-banyak cikgu, nanti semua tak dapat. Boleh, saya bagi satu lagi je. Okey dah. A kuasa 2 tolak 9. Ingat, kalau nak guna formula ni, mesti operasi tolak. Okey, ons.
Lepas tu boleh tak depan ni jadi kuasa 2? Dah kuasa 2 dah cikgu. Okey, on. Belakang ni boleh tak tukar jadi kuasa 2? Boleh. A kuasa 2 tolak 9 kita nak tukar jadi 3 kuasa 2. Ayuh. Betul? Sekarang dah boleh pakai this formula. Buat 2 pasang bracket. Tambah 1 tolak 1. A ni ada 2. Depan 1, belakang 1. 3 ni pun ada 2. 3, 3. Kasih rumah. Ya, betul. Dah siap. Boleh? Pecahan. Pecahan sabar jap. 5 tu kalau tukar pecah jadi macam mana? Ni soalan apa korang tanya ni? Tak masuk dalam tajuk ni. Tak buka lagi lalu FYP je terus migraine. Masya Allah. Pandai. Betul cikgu kalau simbol tambah nak buat macam mana? Kalau simbol tambah tak boleh. Macam mana nak selesaikan tu? Kalau dia tak boleh pakai kaedah ni, maksudnya dia boleh pakai kaedah ni tadi. Okey? Nanti kita tengok soalan tu. Sabar jap. Tajuk apa ni? Tajuk pemfakturan algebra tingkatan 2 bab 2. Okey dah settle. Faham cikgu? Okey. Next, kita pergi pula ke kuadratik. Okey, untuk kuadratik, saya tahu ada yang tengok live saya sambil landing atas katil. Tak apa. Okey, tapi kalau siapa ada kalkulator, boleh ambil kalkulator kejap. Okey. Cikgu nak tengok yang FSTB? Kita tengok ni. Kuadratik paling fleksibel. Alamak kan. Tengah mengunyah ni cikgu lapor. Ya saya pun. Habis je live awak ni saya melantak nasi dulu ni. Dah lepas dah hujan. Nak screenshot yang tadi ni ke? Yang ni FSTB dah. 3, 2, 1. Kalau awak terganggu dengan tulisan kawan-kawan awak tu, awak boleh swipe ke sebelah. Dia akan hilang komen tu. Dah. Ni pula kuasa dia sempurna ataupun perfect square. Dah. Cikgu jangan selalu makan malam, tak elok. Betul. Tapi kalau lapar saya makan, bukanlah hari-hari. Cikgu saya kurang faham cara nak cari faktor sepunya. Dia kena keluarkan nombor ataupun huruf yang sama. Okay dah, settle. Okay, next. Kuadratik. Kuadratik. Soalan macam mana yang kita panggil dia kuadratik ni cikgu? Contohnya, kalau saya bagi macam ni. Dia tak semestinya X, okay? Dia boleh jadi huruf lain juga. Ingat, yang huruf-huruf ni kita panggil pemboleh ubah. So, pemboleh ubah dia boleh jadi daripada A sampai Z. So, tak kira lah soalan tu bagi X ke, W ke, Q ke, semua boleh. Contoh soalan yang macam mana pakai macam ni. Contohnya, saya bagi M kuasa 2 tambah 7M tolak 18. Ni tekan kalkulator, betul? Cikgu, bila nak ajar biologi ni? Biologi nanti cikgu invite Cikgu Sofia ajar. Okay, dia cerita biologi tu macam dia cerita sambil makan kacang je. Okay, M kuasa 2 tambah 7M tolak 18. Okay, ni kita panggil kuadratik. Macam mana cikgu tahu? Sebab dia ada kuasa 2 kat depan, huruf dia kuasa 2. Yang ni ada huruf saja, kuasa 1 ataupun kita tak ada kuasa apa-apa tu. Belakang ni huruf pun tak ada. Ni kita panggil kuadratik. Okay? Betul? M kuasa 2, M kuasa 1, belakang ni M tak ada kuasa. Kalau M kuasa sifar tu, dia hilang terus sekali dengan MM tu. Okay? Maaf cikgu saya terlambat. Okay. Okay, dah. So macam mana nak selesaikan soalan ni? Mac ke Macmod ni? Macmod je. Okay. Okay, siapa yang ada kalkulator? Sila keluarkan kalkulator anda sekarang. Cikgu tag saya tahu untuk kelas bio. InsyaAllah. Buat bentuk betul. Okay, macam ni.
Okay, ni cikgu ajar cara cepat, okay? Cara lambat ada, tapi saya takut awak lagi confused lagi. Okay, so bila dapat kuadratik macam ni, first, make sure susun dulu comel-comel ikut urutan macam ni. Maksud saya ikut urutan tu, X yang kuasa 2 di depan sekali, yang huruf saja kat tengah, nombor saja-saja tu kat belakang sekali. Okay? Lepas tu, awak tengok depan M kuasa 2 ni ada tak nombor apa-apa? Ada tak nombor apa-apa kat depan ni? Elect, tak ada. No. Kalau tak ada nombor apa-apa ni, maksudnya 1. Kenapa 1? Kenapa bukan kosong? Sebab kalau 1 darab dengan semua apa-apa pun, dia akan dapat benda tu balik kan? Kalau cikgu letak kosong, dia akan jadi kosong. That's why dia 1. Okay. Lepas tu tengok dekat M pula. Depan M ada tak nilai? Ada. Ni. Dan yang belakang sekali, negatif 18. Kita ambil dia punya nombor je tau. Huruf dia tu, map dekat situ. Okay. So, kenapa cikgu buat ni? Sebab, kalau nombor yang ada dekat kuasa 2 ni, kita panggil nilai A. Okay. Yang dekat huruf satu-satu dia ni, kita panggil dia nilai B. Yang belakang sekali ni nilai C. Okay. Laju sikit cikgu, dah nak time rehat. Sabar. Ada awak yang pandai, ada kawan awak yang lemah. So cikgu nak tolong kawan awak yang lemah ni. Siapa yang laju, no problem. Saya tahu awak mantap. Okay. Okay. Ingat, A ni yang ada dekat kuasa 2, bukan depan sekali. Kalau kuasa 2 kita duduk belakang, A kita pun duduk belakang lah. Okay, ingat, A adalah perkali ataupun nombor yang dekat kuasa 2. B adalah perkali ataupun nombor dekat yang tak ada kuasa ni, huruf saja. C yang nombor saja-saja, tak ada huruf, tak ada kuasa. Okay. So, apa kita nak buat sekarang? Okay, keluarkan kalkulator anda. Okay, for those yang menggunakan kalkulator seperti saya, okay, Casio 570FX, 570MS macam ni. Awak boleh tekan mode. Sekejap, fokus sikit. Okay. Awak boleh tekan mode 3 kali. 1, 2, 3. Dia akan keluar EQN. EQN maksudnya equation. Persamaan, tekan 1. Teng. Unknown, dia tanya. Unknown? Tak ada. Unknown ni maksudnya pemboleh ubah. Pemboleh kita ada 2? No, pemboleh ubah kita 1 je. Pemboleh ubah kita ada 3? No, 1 je. Tak ada kat sini kan? Nampak ni, ujung ni dia ada anak panah. Tekan anak panah ni. Degree. Degree ni kuasa. Kuadratik kuasa berapa? 2. Tekan 2. Teng. Dia akan keluarkan A. A-nya berapa? A kita tadi berapa? 1. Tekan 1 sama dengan. Dikeluar pula B. B kita berapa tadi? 7. Tekan 7. Tekan sama dengan. Dikeluar pula C. C kita negatif 18. Jangan lupa negatif 18. Negatif wajib ya. Okay, so dia akan keluar X1 sama dengan 2. X2 sama dengan negatif 9. Okay, kalau saya laju, minta maaf. Okay, kita tulis dulu. M1 kita sama dengan, manual cikgu, sama Sat. Yang pertama tadi sama dengan 2. M2 sama dengan negatif 9. Okay. Ni jawapan yang dekat kalkulator tadi. Okay. Sekejap lagi kita sembang kalkulator pula. Saya kalkulator mana yang sesuai. Okay. Kenapa M cikgu? Soalan kita M. Memang dekat kalkulator OX. Tapi disebabkan soalan kita M, jawapan pun kena M. Okay. Teknik berlakon. Betul? Kita berlakon macam kita power. So, kita guna kalkulator. Okay. Dah. Hasil kita tekan kalkulator tadi tutak dapat ni. So macam mana kita nak buat jalan kerja ni? Kita guna reverse psychology. Kita reverse.
Okey. 2 ni, kalau kita pindah ke kiri, dia akan jadi tolak kan? So, buat kurungan ke atas ni, dia akan jadi M tolak 2. Yang ni M sama dengan negatif 9 kan? Reverse. Kalau negatif 9 pindah main kiri, dia akan jadi tambah 9. Dah siap. Inilah jawapan kita. Jawapan kita ni yang ada kurungan ni. Ni dengan ni. Okey. M tolak 2, M tambah 9. Inilah jawapan kita. Bukan yang last kali tu ke cikgu jawapan kita? Tak. Ingat. Kalau pemfakturan, kita nak jawapan yang ada kurungan. So, yang ni lah. Yang ni bukan. Okey. Boleh? Cikgu saya ajar tekan kalkulator untuk objektif. Objektif pun boleh, subjektif pun boleh. Cuma untuk subjektif kena tulis jalan kerja. Cikgu kalau M pecahan macam mana? Sama juga, tekan je pecahan dekat kalkulator. Okey, cikgu ulang lagi sekali boleh? Okey, boleh. Ada yang cikgu macam mana nak clear? Awak boleh tekan mod 1. Dah, dia dah clear balik dah. Okey. Nak tulis tambah dulu ke tolak dulu? Cikgu izinkan saya ke tanda. Boleh. Bawa sekali pun masuk tandas. Okey, cikgu tunjuk sekali lagi, okey. First tekan mod 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian tekan nombor 1. Okey, lepas tu dia ada keluar unknown 2 dengan 3. Unknown ni maksudnya pemboleh ubah. Pemboleh ubah kita 2 ke 3? No, boleh ubah kita 1 je. Tak ada kan? So, awak tekan nampak ni. Belah kanan ni ada anak panah. Tekan anak panah yang ke kanan ni. Teng. Degree. Degree ni maksudnya kuasa. Kuasa 2. Tekan 2. Teng. Dia keluarlah. A kita berapa? A kita tadi 1. Tekan 1. Tekan sama dengan. Dia keluar B pula. Okey. B. Ni. B kita tadi 7. Tekan 7. Tekan sama dengan. C. C kita negatif 18. Tolak 18. Ataupun negatif 18. Tekan sama dengan. Ni dia keluar. 2 dengan negatif 9. Inilah tadi. 2 dengan negatif 9. Sound effect cikgu saya suka. Bila saya buat sound effect? Sound effect apa ni? Does anyone wear equation mode in class with calculator? Kalau class with, saya tak ingatlah position dia. Tapi dia ada yang bentuk lukisan-lukisan banyak-banyak tu. Kat sini kot, tak salah saya class with. Saya tak bawa balik calculator class with. Saya bawa balik 2 ni je. Calculator ni yang student saya selalu pakai. Ni calculator saya pakai waktu universiti. Ada tak geng yang pakai calculator ni? Saya pakai. Kuadratik ni yang saya buat ke tepi sekarang dah tahu dah. Terima kasih. Saya habis belajar baru tahu. Okey. Saya pakai ni. Okey, jom kita try pakai ni pula. Okey, yang putih ni. Sorry, yang class with. Boleh tak guna tang SPM? Boleh? Sekarang dah boleh dah. Kalau dulu ada setengah calculator tak boleh. Tapi sekarang dah boleh dah. Class with boleh. Casio 570 ni pun boleh. Okey. Untuk kalkulator ni macam mana untuk soalan tadi Mana soalan tadi? Okey ni. Tekan on. Siapa yang guna kalkulator macam saya? Okey. Tekan on. Tekan mode. Sekali je. Okey. Tekan mode sekali je. Lepas tu awak tengok dekat nombor 5 tu. Dia ada tulis EQN. So tekan nombor 5 tu. Teng. Dia akan keluar macam ni. Betul? Yang class with. Nanti cikgu tunjuk boleh tak? Saya tak bawa balik kalkulator class with. Okey. So, lepas kita dah tekan nombor 5 tadi, dia akan keluar macam ni. Awak cari mana kuadratik? Kuadratik kuasa 2 kan? Ni tak ada kuasa. Tak ada kuasa ni. Nombor 3 ni kuasa 2. So, tekan nombor 3. Nampak tak dia keluar? A, B, C. Masukkanlah. A kita tadi berapa? A kita 1. Tekan 1.
Lepas tu, tekan sama dengan pop, dia pindah pergi kat B pula. B kita berapa? 7. Tekan 7. Tekan sama dengan pop, dia lari kat C pula. C kita negatif 18. Negatif 18. Tekan sama dengan lagi sekali. Ni. Yang pertama nilai dia 2. Tekan sama dengan lagi sekali. Yang kedua nilai dia negatif 9. Sama macam tadi. 2 dengan 9. Negatif 9. Okay. Cara nak clear kalkulator ni macam mana? Sama juga. Awak tekan mode. Awak tekan 1. Ni cara shortcut. M tolak 2 tambah 7K tambah 7K tolak 18 dikira kuadratik ke tak? Sebab M dengan K tu dia dah jadi dua huruf berlainan. Cannot. Kuadratik dia huruf yang sama je. Cikgu, hari tu ada saya buat soalan keluar huruf I. Okey. Yang guna keluar huruf I tu mesti soalan AddMath. Okey. Sebab kalau soalan AddMath, awak tekan kalkulator, dia keluar je huruf I tu. Maksudnya awak kena guna formula. Tak boleh tekan kalkulator. Yang ada formula yang B square tolak 4AC over 2A apa semua tu. Yang ada keluar I tu. Okey. I tu identity. Okey. Boleh? Imaginary, ya betul. Nanti video pakai kalkulator tau. InsyaAllah. Okey, cikgu cara manual tak guna kalkulator ada tak? Ada, tapi saya takut kalau saya ajar awak akan lagi pening. Okey. Ada, tapi saya takut awak lagi pening. Nak screenshot juga. Okey. Siapa yang dah faham konsep ni? Okey, pak simpan terus dalam kepala. Okey, nak manual juga. Darat silang darat silang. Okey, siapa dah faham cara ni? Okey, good job. Okey, cikgu saya faham manual. Boleh. Jom kita try manual pula lah. Ada kawan awak nak manual. Cikgu boleh tak nak screenshot semula? Saya terleft. Nak screenshot yang mana tu? Kuadratik jalan kerja panjang Kalau kuadratik, kalau kita buat manual, panjang sikit, dia take time sikit. Okey dah. Kita buat manual dululah. Menggunakan soalan yang sama, kita buat manual pula. Buat border sikit. Okey. Okey, manual macam mana cikgu guna soalan yang sama tau ni. M kuasa 2 tambah 7M tolak 18. Okey, kalau manual nak buat macam mana ya? First sekali, kalkulator lupa bawa dalam exam. Saya belajar kira manual panjang betul. Okey, sebab ingat saya punya live ni fokus saya nak ajar basic untuk form 4, form 5. So kalau form 4, form 5 tak payah dah manual-manual ni. Terus je pakai kalkulator. Lambat. Okey, so jom manual. Apapun saya nak pandai matematik. InsyaAllah. Okay, jom. Untuk manual, first sekali kita kena buat borderline. Okay, atas sikit cikgu. Okay. Oops. Okay. First sekali kita buat macam ni. Apa ni? Benteng. Garis tengah, garis melintang macam ni. Okey. Asingkan. Ya, betul. Pandai. Okey, ni ada yang dah power ni. Manual. Kalau dalam exam jawab guna kalkulator tak dapat full mark ke cikgu. Usually, soalan macam ni dalam exam untuk form 4, form 5. Okey. Selalunya markah dia tak banyak pun. So, jangan buang masa. Okey, asingkan anak-anak. Okey, jom. So first tadi buat garis macam ni. Kita nak buat apa dulu ni? Soalan dia tadi M kuasa 2 tambah, cikgu tulis lagi sekali lah kat bawah ni. M kuasa 2 tambah 7M tolak 18. Okay, ni soalan ni cikgu salin kat bawah comel sikit. Okay. Apa orang panggil benda ni? Darab silang. Okay. First kali awak tengok yang depan sekali tu. M kuasa 2. M kuasa 2 tu
kat mana tempat dia? Dekat bawah ni, depan sekali. M kuasa 2. Okey. Lepas tu 7M yang kat tengah ni kan. Tempat dia kat mana? Kat tengah juga ke? No. Tempat dia di hujung sini. So, tulis kat sini. Tambah 7M. Okay. Dan yang belakang sekali ni, dia swap tempat dengan ni. So, yang ni jadi negatif 18. Macam tu. Okay, jangan letak dekat-dekat tau. Jauh sikit. Depan, stay depan. Yang ni dengan ni, tukar tempat. Yang ni pergi belakang, ni tengah. Boleh? Step yang pertama. Okay, kalau tak faham kaedah ni, tak apa. Boleh pakai yang tadi. Okay, kemudian apa yang kita nak buat? Okay, kita tengok kan nombor yang depan ni dulu. M kuasa 2. M kuasa 2, kita boleh faktorkan jadi M dengan M. M kuasa 2 ni maksudnya M darab M kan? So M satu dekat atas, M satu lagi kat bawah macam ni. M darab M dapat M kuasa 2. Betul? Macam tu. Okay. So, M kuasa 2 macam mana dapat? Maksudnya M darab M. Okay, ni pula negatif 18. Nombor apa darab nombor apa dapat negatif 18? Cepat. Nombor apa? Cikgu nak gandas. Boleh. Bawa saya sekali. 9. Okay, 9 darab berapa? 9 darab 2. Okay, very good. 9 darab 2. Tapi 9 darab 2 dapat 18 je. Ni ada negatif. Macam mana? Negatif nak letak mana? Teng. Okay, jom. Okay, negatif tu sabak sat. Okay, so now negatif tu kita tinggal sat. Okay, sekarang kita nak buat darab silang. Kan nama kaedah ni darab silang kan? Kita buat macam ni. Macam tu. Maksudnya M darab 2 dapat berapa? Ni, kita nak darab bersilang. Sub M darab 2 awak akan dapat 2M. Okay. Yang ni pun nak bersilang juga. Sebab apa nak kena silang ni? Nama pun darab silang. M darab 9 awak dapat 9M. Okay. So, tadi kita negatif kita tak siap lagi kan? Okay, tinggal sat sini. Kita mari tengok belah kanan dulu. 9. Okay, yang belah sini kenapa cikgu ada border kat tengah ni? Yang belah kiri ni semua geng darab. Nampak tak? Dia buat pangkah. Darab besar-besar punya. Yang belah kanan ni operasi tambah. Okay. So, maksudnya 9M tambah 2M jadi 11M. Tapi ni 7. Awak nak letak negatif kat siapa? Nak letak negatif kat 9 ke nak letak negatif dekat 2? Kalau kita letak negatif dekat 9, cuba awak tekan kalkulator. Negatif 9 tambah 2 dapat negatif 7. Nampak ke? Negatif 7. Ni positif 7. Tak boleh letak negatif dekat 9. So, kita kena letak negatif dekat 2. Macam tu. Kita kena try and error sikit. Betul tak kalau kita letak kat 2? 9 tambah negatif 2. Cuba tekan. 9 tambah negatif 2. Dapat 7. Betul cikgu? 7 tu positif 7 lah. Okay, betul. Okay, so this line settle. Okay. Yang kat tengah ni tadi kita ada tinggal sat kan? Sebab apa? Negatif kita tak letak lagi. Ni negatif 2. So, negatif ni kita kena bagi dekat 2 depan ni juga. So, letak negatif kat sini. So, line ni settle. 9 tambah negatif 2M dapat ni. Betul? Line ni 9 darab negatif 2 dapat negatif 18. Betul? Line ni M darab M dapat M kuasa 2. Betul? Okay. Cun. 3-3 dah betul. Bila 3-3 dah betul, nak ambil yang mana ni? Kita ambil yang kat darab silang tu. Ni lah ni, nampak ni. M tambah 9
kurungan yang pertama. Yang satu lagi kat bawah. M tolak 2. Inilah jawapan dia. Sama tak? Kurungan ni dengan kurungan atas. Sama? Okay. Kalau tak mahir lagi kaedah ni, pakai kaedah kalkulator tadi dulu. Macam susah kalau manual. Bukan susah, dia tak susah. Cuma dia take time sikit. Dia kena belai dia. Kelas habis jam berapa? Pukul 12 tepat. Chapter yang pakai 3 equation tu apa ya? Yang tu yang form 4, form 5 kot. Lower form tak ada. Senang dan lagi dari kalkulator kalau kau betul. Okay dah. Pakai yang B square 4AC tu je lah. Yang tu untuk ni upper form dengan admax je yang formula. Okay dah. Ni form berapa? Ni form 2 bab 2. Okay. Tentang kecilkan sikit. Okay. Okay. So cikgu revise balik tadi. Cikgu ulang lagi sekali. Ingat. Kalau ni atas ni dulu. Kembangkan. Kalau kembangkan. Apa aim kita? Aim kita nak remove bracket. Nak buang kurungan. So ni ada kurungan kan? Kita kembangkan. Tengok jawapan tak ada kurungan. Ni soalan ada kurungan. Jawapan tak ada kurungan. Soalan ada kurungan. Jawapan tak ada kurungan. Tu maksud dia kembangkan. Remove bracket. Buang kurungan. Okay. Tapi kalau pemfaktoran, faktorkan. Factorize. Kita nak bagi ada kurungan tu. Soalan tak ada kurungan. Tengok-tengok jawapan A ada kurungan. Okay. Soalan tak ada kurungan. Jawapan A ada kurungan. Ni pun sama. Soalan tak ada kurungan. Jawapan kita ada kurungan. So ingat. Soalan kalau pemfaktoran nak ada kurungan. Kembangkan tak mau ada kurungan. Okay. Cikgu nanti nak tengok full page. Alamak. Nampak ke kalau saya full page kan? Jadi kecil lah. Okay, boleh. So, minggu depan. Okay, awak screenshot dulu lah. Minggu depan, saya akan gabungkan. Saya akan bagi soalan secara random. Okay. Nanti saya jawab macam mana kita nak identify. Yang tu pakai yang ni ke, pakai ni ke, pakai ni. Macam ni kita nak tahu. Kita kena scan. Minggu depan saya ajak awak scan. Nak pakai which one. Okay. Cepat. Nak yang mana? Nak screenshot mana dulu? Okay. Faktorkan 1. Yang ni. Nanti cikgu share tips nak jawab pendidikan boleh? Saya. Okay, cepat. Pemfaktoran yang pertama. 3, 2, 1. Sikit. Settle. Kalau nak comel awak hide komen kawan-kawan awak. Barulah jelas sikit. Okay. Ni yang kedua. Kuasa 2 sempurna ataupun perfect square. Ni sekarang dengan contoh. Nak zoom sikit. Screenshot. Catat. Dan ni yang terakhir tadi. Kuadratik. Yang atas ni kalkulator. Yang ni manual. Cikgu nanti buat soalan penyelesaian masalah boleh ke? Boleh. Kalau dah pandai asas, semua soalan kita boleh buat. Esok ada kelas lagi ke cikgu? Tak ada. Kelas saya setiap hari Rabu pukul 11 hingga 12 malam sahaja. Saya nak screenshot yang atas tu lambat tadi. Ni ke? Screenshot ni dulu lah. Kembangkan algebra ada 3 awak. Screenshot yang 2 ni dulu. Kalau saya kecilkan nanti awak tak nampak tulisan. Dah. Deng. Lepas tu dengan belah kanan ni. Yang ketiga. So ni kira saya lock lah ni tiba-tiba terjoin. Betul? Setiap hari Rabu. Kalau awak swap hari-hari lain tak ada. Mustahil ada. Saya tak ada macam rajinnya hari ni nak buat lah. Tak ada. Memang setiap hari Rabu. Minta halal. Alhamdulillah saya halalkan. Dah. Okay, settle. Okay, berbaki lagi 3 minit. Cepat nak tanya apa-apa.
Cikgu belah kiri semula. Ni ke? Okay. Cepat, any question? Saya buka soalan lagi 3 minit. Cikgu terang sikit pasal FSTB sikit. Boleh. Ni dah. Cikgu turun sikit. Okay. Apa maksud FSTB? FSTB ni faktor sepunya terbesar. Maksudnya, kita hanya keluarkan nombor yang faktor. Nampak ni? 3x dan tambah 9 mempunyai faktor yang sama. Sepunya tu sama. So, faktor sepunya bagi 3 dengan 9 adalah 3. Sebab tu kita keluarkan 3. Faktor tu apa? Faktor tu nombor yang boleh bahagi. 3 dengan 9 boleh bahagi dengan 3, boleh? 3 dengan 9 boleh bahagi 9 tak? Tak boleh. 9 ni je boleh bahagi. Ni tak boleh. So, tak boleh. Okay. Dia mesti nombor yang boleh bahagi dua-dua. Nombor je ke cikgu? Huruf pun boleh. Kalau yang ni ada X, belakang dia pun ada X, kita boleh letak kat lock sekali ni X. Siapa tak tidur malam ni? Besok sekolah petang ke? Janganlah marah. Diorang belajar. Tak apa. Pukul 12 tidur, okay? Okay dah. Okay. Tidur-tidur esok kerja. Betul. Saya degree account. DPLI apa yang boleh diambil ya? Account. Kalau tak salah saya, okay? Nanti boleh search balik. Setiap course boleh ambil, tak kira lah awak course apa pun, awak boleh sambung DPLI. Sebab DPLI ni adalah Diploma Pendidikan kot. Nama penuh dia saya tak ingat, tapi dia memang short course ataupun kursus pendek. Memang dihaskan dia ajar macam mana nak jadi cikgu. Tak kira lah awak course apa pun dulu, bila awak ambil je benda tu, dia boleh jadi cikgu. Kalau nak jadi cikgu lah, cikgu tu maksudnya cikgu sekolah. Tapi kalau saya suggest awak sambung master ataupun PhD ke, awak boleh jadi lecturer, mengajar dalam kos yang awak belajar tu. Okay, bye cikgu. Bye, terima kasih. Dah pukul 12. Triple integration buat satu persatu lah. Triple integration. Alamak, AdMed pula. Ambil apa tu cikgu? Diploma perguruan lepasan ijazah diploma. Betul? Okay, diploma perguruan. Maksudnya, kos untuk jadi cikgu. Lepasan ijazah maksudnya kalau ada degree. Boleh. Paling kurang. Tak nak lecturer. Tak nak sudah. Cikgu saya kena tidur. Okay. Okay cikgu, terima kasih. Okay dah. So itu saja untuk hari ni. Thank you very much. Siapa yang join hari ni, yang tanya soalan, yang tolong kawan-kawan, yang bagi gift. Thank you very much. Cikgu doakan saya cemerlang SPM tahun ni. InsyaAllah. Amin. Amin. Terima kasih cikgu, sama-sama. Terima kasih cikgu. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan. Alhamdulillah. Amin. Amin. Okay dah. So itu saja. Kita jumpa lagi minggu depan. Hari Rabu. Pukul 11 malam juga. Okay? Dah. So jumpa lagi. Assalamualaikum. Tada. Cikgu single lagi ke? Sempat awak Dah. Bye. Good night.